Hmm. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, bertemu lagi kita dalam sesi yang seterusnya. Sorry, untuk sesi Ais Saham Live. Seterusnya bermakna kepada mereka yang join sesi-sesi pagi tadi, sesi-sesi lain lah. Okey, seperti sesi TA Advance, okey, pada pagi tadi. Kemudian disambung dengan sesi khas bersama premium member Ais Saham. Okey, dan sekarang ni ialah sesi bersama dengan semua sekali. Okey, secara public. Okey. Sekiranya ada sebarang persoalan, okay, sesi ni dia punya flow dia ialah kita menjawab soalan dalam masa yang ditetapkan. Okay, kita punya setting ialah 40 ke 50 minit. Okay, jadi kita punya aim maksimum sejam mesti stop lah. So kalau 40-50 minit saya rasa by pukul 3 memang kita akan stop. Around 2.50 kita akan ambil soalan terakhir lah. So the flow ialah more kepada Q&A. Okay, anything especially yang paling utamanya sebab kita nak provide maklumat berkaitan dengan Ais Saham. Jadi kalau ada soalan berkaitan dengan Ais Saham especially boleh tanya. Soalan lain pun saya akan jawab, ilmu saham, normal lah. Mungkin ada yang nak tahu saham-saham dia kajian, boleh juga, tak ada masalah. Okay, alright. Okay, so kita teruskan sesi kita. Jadi untuk sesi kita pada kali ni, dia punya basic dia lebih kurang ikut pengalaman lah, lebih kurang 5 ke 10 soalan yang boleh dijawab. Okay. Saya akan pilih lah soalan sebab nanti akan ada banyak soalan. Awal-awal tak ada lagi soalan. Bila banyak soalan, kita akan prioritize soalan berkaitan dengan Ais Saham dan soalan yang lebih ke arah beginner. Okay, kita assume kebanyakan yang join pada hari ini lebih ke arah beginner. Okay, yang mana yang premium apa semua, yang advance boleh tanya semasa dalam sesi premium dan sebagainya. Okey. So saya rasa saya boleh ambil dah soalan. Okey, untuk perkenalan kali ini, nama saya Anas Faris. Saya merupakan pengasas kepada Ais Saham, Ais Saham Sdn Bhd. Saya juga merupakan remiser dengan Melaka Securities Sdn Bhd. Kalau sekiranya ada di sini yang berminat nak buka akaun CDS, okey, bolehlah untuk hubungi tim saya. Okey, iaitu Ais Saham. Ni, Ais Saham ni dekat logo ni, tekan. Okey, tekan di logo Ais Saham, contact Ais Saham. Okay, ada juga cara lain untuk buka akaun CDS. Boleh tekan di bahagian servis ni, open CDS account. Okay. Kejap. Okay. Saya akan bagi lebih kurang beberapa minit lagi sementara tunggu yang lain join. Okay. Saya ada benda yang kena update. Sekejap. Boleh flow, keep the question flowing so that saya boleh pilih soalan-soalan yang nak dijawab. Ya. Alright. Okay. Okay. Mana tadi? Alright. Salam tuan. Waalaikumsalam. AA okey ke coach? Oh, ini betul-betul singkatan. Kalau tanya soalan A Asia. Okay. So soalan pertama yang kita dapat sini tentang kajian A Asia. So kalau A Asia, apa yang kita boleh nampak dengan pembukaan sektor pelancongan. Okay, yang pertama melalui pelan perancangan ekonomi dan yang kedua ialah melalui PKPP dan yang ketiga ialah melalui respon, bukan respon dari segi kepada pelabur tetapi respon dari segi semua, maknanya kita tengok Langkawi dan sebagainya buka je, semua dah tak sabar-sabar nak melancong. Jadi mungkin akan ada efek pada esok pagi. Untuk short term saya recommend kalau siapa yang nak very short term,
memang take advantage of the 9 o'clock only lah. Okay, sebab normally akan ada profit taking lah bila harga naik. For yang lain macam biasa, tengok the general trend and then baru kita decide sama ada kita nak beli ataupun tak. Okay, so super short term it will have a effect Asia. UMW ni tadi dah macam tadi tak sepanjang UMW ialah sektor automotif, juga mempunyai benefit lah daripada pelan rangsangan ekonomi. I would say for UMW, watch out for UWC. Itu saham saya. Okay, UMW follow the technical point of view, because bila benda-benda dah start naik macam ni, normally kena be careful. Okay, because profit taking akan jadi significant juga kalau kita baru nak lambat. For the travel, memang tak gerak lagi. Okay, so I would expect maybe tomorrow dia akan ada pergerakan pada sesi pagi. Okay, as for yang ni mungkin bergerak juga, cuma dia lagi risky bila kita terlambat masuk. Okay, so at the end, super short, very very short term, mungkin boleh dapatkan benefit lah. Okay, tapi kalau katakan more kepada lain, just wait for the next support to go in. Okay, untuk masuk. Soalan yang ada kat sini, Bollinger Band breakout. Okay tak tuan untuk midterm? Okay. Soalan ni agak high level, so saya rasa saya tangguhkan dulu. Macam ni, saya tengok dulu soalan lain, tapi mungkin saya boleh ambil soalan tu. Sekejap, bagi saya baca dulu semua soalan yang ada. Okay. Alright, dividend. Screener mana paling suggest untuk beginner? Okay. Boleh tuan suggest screener short term untuk beginner. Okay, semua pandai bila buat ayat last sekali untuk beginner kat belakang So sebab saya kata soalan beginner, jadi semua tambah kat bawah, which is tak ada masalah Apa tips terbaik kalau counter minyak gap up esok? Okay. Okay, banyak betul soalan. Okay. Kena tekak ni, kelas dari siang Okay, soalan okay, daripada Azwan, dia kata K-Plus ada umum dividen khas. Okay, apa pandangan tuan, adakah jual sebelum ex-date atau biarkan? Sebenarnya tak ada, isu dia bukan ex-date atau tak. Isu dia tak ada beza sangat pun lah sebenarnya. Maknanya nak beli, kalau mana contohnya, okay, kita bincang pasal special dividend lah. Kadang-kadang ada saham dia buat pengumuman special dividend, maknanya macam nak bagi banyak lah duit. Okay, kalau katakan kita pegang saham tu, jangan macam ni dalam saham, especially untuk beginner, kita jangan cari cost and effect direct. Okay, dalam saham dia tak ada cost and effect direct. Macam contohnya, kalau ni apa jadi, itu kebanyakan soalan beginner selalunya. Okay, tapi kalau katakan soal berkaitan dengan special dividend, maknanya kalau special dividend maknanya naik ke tak, okay, macam ni. Kalau special dividend patut tak hold, sebab bila dapat dividend kan best. Contoh-contoh benda yang ni okay, bila saham tu nak bagi special dividend, okay, there is no benefit in term of kalau katakan kita beli sekarang ke, kita beli dekat SD ke, tak ada benefit. Kalau dapat dividend pun tak ada benefit. Tak ada orang kata special, kita dapat duit lebih ke, tak ada. Okay, so that's the perspective lah. Maknanya jangan risau sangat pasal announcement dividend. Dividend ni anggap neutral. Dalam saham, fokus kepada kalau nak dividend, sama ada syarikat tu continuously boleh jadi bagus atau tak. Kalau katakan kita nak fokus pada special, orang kata kalau kita nak fokus pada saham yang boleh bagi duit kat kita, carilah saham-saham yang boleh growth tinggi, prospek masa depan sangat besar. Okay, that's the focus. Jangan fokus pada dividen untuk saham. Walaupun saham ada dividen, walaupun dividen adalah important element dalam saham, tapi maknanya elemen yang macam memang kita akan berhadapan lah. Tapi don't focus even the special dividend. Okay, ada yang tanya saya salin saya akan letak dalam notepad saya kalau soalan-soalan ni sebelum terlupa. Bollinger Band breakout ni saya tengok, kalau ada mungkin soalan-soalan related saya try jawab. Okay, screener mana yang paling suggest untuk beginner? Okay, first kali kita kena define je ni. Sebenarnya
dalam saham sebenarnya once dah faham mana-mana screener dah boleh pakai. Okay. Any screener boleh pakai. Okay, tapi saya nak understand beginner dari perspektif apa? Dari perspektif cara beginner react kepada market. Okay. Beginner normally dia tak boleh kalau dia beli saham lepas tu jatuh dia susah nak jual. Tu satu benda yang penting lah untuk kita faham. Susah nak jual. So kalau susah nak jual, apa benda yang beginner tak boleh masuk? Normally tak boleh masuk benda-benda yang very short term. Okay, for example, beli hari ni jual esok, tak recommend lah untuk beginner. Saya recommend untuk testing trade dulu, paper trade. Okay. So apa yang saya suggest? Mungkin beginner try cari benda yang boleh kalau beli, kalau jatuh, okay. Mungkin kita ada masa untuk react. Selalunya fokus kepada mid term lah untuk beginner. Jadi my suggestion, okay, will be screener. Okay, kalau yang belum premium, okay, belum premium, okay, boleh pergi ke simple uptrend. Cari perkataan simple uptrend. Okay. Di mana kita cari saham-saham yang uptrend, okay. And then cari paras yang support. Okay, cari paras kat mana dia punya support. Kena belajar sikit lah kalau yang belum belajar. Okay. Kalau yang dah premium, okay, kita ada satu lagi lah, simple uptrend plus. Okay, simple uptrend plus. Yang ni dia ada terus entry. Cari yang mana ada perkataan dekat dengan entry. Okay. Yang mana ada perkataan entry, try untuk maknanya ni this is most likely dekat dengan support. Okay, dekat dengan paras support. Okay, kalau kita tekan lah mana-mana ni random je ni kan, main tekan je, lock scam lah apa. Okay, cari yang ni, this is very sesuai untuk beginner, tapi orang-orang yang dah pro pun mungkin akan guna juga. So cari yang mana dekat-dekat dengan area belah bawah banding dengan belah atas. Okay. So this is one screener lah. Kalau yang belum premium juga, salah satu yang okey juga untuk nak try, okay, T plus screener. Ni tak lama lagi jadi premium kat ni. T plus screener T plus screener pun okey juga. Cari yang ada perkataan entry kat sini tu selalunya pada paras yang dekat-dekat support. Franken, Ancom, YS Pisa, lah scam pun ada juga. Okay. Macam contoh je kalau kita tengok kat sini. Okay. Franken, Ancom, okay, all of this the price very close to the support lah. Okay. Maknanya kita tak kejar kat atas ni. Ini kalau beginner masuk ni menjerit ni. Okay, bila jatuh balik, okay, kita masuk dekat paras bawah. So ni screener lah yang saya suggest, T plus. T plus ni boleh guna dulu. Okay. Memang akan jadi premium lepas ni. Okay. So kalau tengok sini, ni yang benda yang tengah dropping tapi dia pada paras yang lantai. So ini antara yang saya suggest lah, T plus screener, simple uptrend, simple uptrend plus. Try yang tu dulu. Okay. Selebihnya kalau nak long term lah. Kalau nak short term, okay, then kena faham dulu. Okay, kalau jatuh nak jual tak? Beginner ramai sebab kita selalu tengok iklan je, benda-benda yang naik je. Okay. Kita tak pernah tengok benda yang turun kan. Bila turun tu, gegar baru tahu. Tinggi langit. Okay. So kalau screener short term saya untuk beginner, jadi saya tak suggest lah screener untuk short term guna screener short term. Okay. Tapi kalau katakanlah memang nak try, memang actually untuk saya BTST ni senang je kalau nak pakai. Okay, buy today sell tomorrow. Okay, ini premium lah. Okay. Practice dulu. Practice atas kertas dulu. So sesuai untuk beginner sebab dia boleh direct pakai. So cuma tak sesuai sangat untuk beginner yang tak boleh lagi. Kalau jatuh saham tak tahu nak buat apa. Okay. Dalam kes ni contoh UWC lah. Kan, UWC kalau beli high likely lah esok insya-Allah. Okay, kita boleh tengok sedikit upside untuk esok. Okay. Untuk kalau nak make profit very very short term. Untuk beginner, cadangan saya ialah bila nampak macam ni, test dulu atas kertas UWC. Contohlah konon-konon masuk 3.7. Okay. Tengok macam mana. Jadi ke tak. Then kita boleh dapatkan the feeling, oh inilah saham. Okay. Otherwise masuk saham-saham yang dekat dengan support ni. Okay, sebab dekat support ni decision dia akan bagi masa sikit. Kalau tak jadi, okay, dia akan bagi masa kita cut loss pun paras yang tak mengejutkan. Okay. Kalau dia duduk atas ni, paras mengejutkan. Tapi normally bila orang dah start masuk saham ni, dia akan cepat juga keep up untuk jadi seorang intermediate dan ke era advance lah. Okay. So ini dah terjawab. Kalau minyak gap up esok, apa tips terbaik untuk buy counter minyak? Okay. Dia macam ni, dia ada satu tips yang sesuai untuk pelbagai strategi.
pelbagai strategi. Contoh soalan yang selalu famous orang tanya, macam ni kalau company tu dapat projek? Tu yang pertama. Soalan kedua, macam mana kalau tiba-tiba ni lah ada pengumuman macam semalam, Perdana Menteri dan sebagainya. Dan soalan yang ketiga macam ni, macam mana kalau tiba-tiba harga minyak ke apa naik? So, these are all the same question. Jawapan dia very simple. Jawapan satu, kalau kita seorang pelabur, kalau kita nak masuk sebab orang panggil catalyst ni ataupun sebab input-input ni masuk sebiji macam strategi dalam saham kita panggil boso. Mana boso ni? Mouse pun hilang. Boso. Sama juga. So saya baca ajar terus lah screener ni. Dia detect hari ni pula. Kalau tak saya boleh tunjuk contoh saham-saham hari Jumaat. Boso screener ni dia akan update setiap pagi. Maknanya kalau katakan buka sini pukul 8.30 lagi dah update. 8.30 hingga 9 dah update. So dia akan tunjuk counter-counter mana yang nak terbang esok. Mana yang nak gap up. So sama. Ni empat ni lah benda sama. Company dapat projek, ada news, ada pengumuman penting, ada catalyst penting. Macam contohnya tiba-tiba malam tadi oil and gas ke, teknologi ke apa semua. Ataupun boso. Empat ni sama. Strategi sama macam boso. Kalau kita nak masuk, it's a very, very, very short term play. Maknanya kalau saya masuk esok pagi, saya kena harga naik saya terus jual. Itu untuk beginner lah, naik terus jual. Kalau untuk yang dah pro, bila naik tu kita monitor. Pasal kalau selagi naik kita steady lah, sebab kita memang beli at RM1, harga dah naik RM1.20. Relax kan, pasal dah untung 20%. Kita standby, mana kita kata kita nak stop loss kalau jatuh. Kalau RM1 mungkin RM1.15. So tu, that is the tips for all these 4 things, is the same thing. Kalau tips tambahan, kalau katakan berdasarkan oil and gas apa semua, kita tengok pada structure dia, komoditi ke apa semua. Kalau okey, boleh masuk midterm, tapi tunggu pada paras yang lebih cantik untuk masuk. Jangan kejar harga news lambat. Ramai orang kesilapan beginner dalam saham. Bila ada news keluar, kalau news dalam isaham.my/news, yang ni saya tak publish lagi. Saya letak di ruang komen lah. Kesilapan ramai beginner ialah bila harga dapat news, dia tak nak beli. Dia bukan tak nak beli, dia tak beli lagi. Bila dah harga dah naik baru nak beli. Itu memang kesilapan ramai orang lah sangkut. Contohlah, company dapat projek dapat deliver test, Aku test dan sebagainya lah. Ni Aku contohnya, ACO ataupun macam-macam lagi lah, Bayu apa semua lah, Uzma ke apa semua ni. Company dapat projek. Pagi tu kalau ikut strategi kena beli terus. Dia duk tengok dulu, dah naik baru nak beli. That is one of the mistake yang paling besar lah beginner buat. Because waktu harga dah naik tu selalunya mesti ada orang take peluang untuk jual dan yang lain pun akan follow. So jatuh. Kalau nak masuk balik midterm pula bila cakap macam mana, kena tunggulah 2-3 minggu untuk bagi harga steady balik. So itu dia punya sedikit sebanyak lah. So dah quite few questions juga kita jawab. Kalau baru beli package 499 tapi sesi dah habis, macam mana nak join? Semua sesi yang kalau lepas macam ni selalunya kita akan boleh okey jugalah soalan-soalan macam ni. Kita interchange lah sikit dengan sedikit berkaitan dengan iSaham punya session lah. In term of iSaham punya session, saya explain sikit lah tengah-tengah macam orang kata ni kan. Kalau buat kat last nanti orang dah keluar. Alright, ini slide asas yang kita akan modify tak lama lagi. So ni sedikit sebanyak lah sebab ada yang tanya berkaitan dengan kelas kita. Sikit. So sesi iSaham, kita ada kelas asas. Kelas asas, yang ni saya nak bagi, ini public so saya nak bagi tahu semua untuk siapa yang belum lagi join asas, maknanya tak faham lagi saham, asas basic-basic dia. Kita baru sahaja menerima satu orang kata kolaborasi baru, maknanya this is baru, very fresh. Maknanya kalau tanya this is macam hari ni lah. Kita done the deal. So selepas ini kelas asas iSaham bermula minggu depan hari Ahad. Hari Ahad ni kelas asas iSaham harganya ialah RM39 sepatutnya.
Okay, RM39. Okay, kita baru berkolaborasi dengan Bursa Malaysia, I. Okay, Bursa Malaysia yang Islamik punya, I. Dan diorang akan support kelas asas kita, di mana kelas asas kita akan jadi totally percuma. Okay, untuk minggu depan. Maknanya ni memang kita tak pernah jadikan kosong ke harga, tak pernah. Okay, mulai minggu depan, Ahad. Okay, kelas akan jadi percuma, jadi bolehlah ajak kawan-kawan lah. Kita akan post esok, insyaAllah. Kita akan post esok. Ajak kawan-kawan. Kita punya plan adalah untuk buat every week kalau boleh. Okay, every week kalau boleh. So kelas asas akan jadi percuma. Okay. Kita ada sesi mingguan di sini pun percuma sekarang ni, lebih kurang sejam ni. Okay. Dan kita fundamental, kalau nak belajar basic fundamental level 1 pun percuma selepas ni. Okay. Ni. So percuma. Selebihnya kita adalah sesi-sesi lain yang setakat ni online. Kita dah nampak dah green light untuk buat kelas, dah boleh dah selepas ni. Kita akan try structure balik lah untuk kelas yang offline, yang boleh datang physical. So kelas air saham technical level 1 kat sini. Okay. Technical advance. Okay, dan juga ada tutorial screen. Tutorial screen kita ada Sabtu depan. Ni tutorial screener ni nak belajar screener sahaja. Okay. Technical level 1 basic, maknanya macam mana nak tahu uptrend tu apa. Support resistance, very important topic kat sini. Okay. And then technical analysis advance. Ada yang tanya kalau join, sebab kita ada lebih kurang 34 sesi. Technical level 1 advance ni 34 sesi. 17 sesi recording yang kita dah buat selama ni. Tengok dulu sesi, contohnya minggu depan kita buat Fibonacci. Tengok dulu sesi Fibonacci recording sejam, and sejam lagi kita akan buat sesi revision, Q&A, case study berdasarkan harga saham semasa. Itu matlamat kita. Recording sebab apa? Kalau explain benda sama je kan. Okay, tapi case study tu yang penting. Jadi kita ada 34 sesi. 17 sesi ni semua dah yang last version dah buat. Siapa yang join memang dah boleh tengok recording lah semua. Okay, webinar di advance. Okay, boleh tengok ni recording yang kita dah masuk. Dan sebelum sesi memang kita akan masukkan. Contohnya next week kita ada Fibonacci. Link, tengok recording, link. Dah tengok recording sejam, kita akan buat satu sesi sejam untuk pengukuhan case study. Maknanya based on next week, apa yang okay kalau kita nak tengok based on Fibonacci. Okay. So kalau sesiapa yang dah buat payment advance, okay, sebelum ni ada yang tak, maybe soalan dia ialah kalau baru beli package, okay, tapi ialah maknanya dah nak ambil advance sekali. So boleh tengok tak sesi-sesi yang sebelum ni? Boleh. Ni ada recording. Okay. Dan akan kekal dalam group lebih kurang 3 bulan minimum. Jadi dalam group tu boleh tengok berkali-kali. Yang lama pun boleh. Okay. So itu ialah sedikit sebanyak berkaitan dengan sesi kita. 17 sesi. So itu dia punya technical advance. 34 sesi ni is actually 34 jam. So 34 jam kelas, macam lebih kurang seminggu belajar dengan harga ini sahaja. Okay. So it's very orang kata apa, memang kita nak dalam keadaan sekarang ni semua berilmu dalam saham. Okay. That's why kita buat macam ni lah. Okay, dalam fundamental pula, kalau yang advance kita campur-campur sikit. Kajian saham kita masukkan. Yang ni kita memang ni every week kita ada satu sesi khas untuk e-learning. Kalau hari ni pukul 4 nanti. Okay. Dan semua ni kalau siapa nak ambil semua, package harga sekarang ialah 599. 599. Okay. Kita teruskan dengan soalan seterusnya. Okay. Boleh jelaskan sistem M+ terbaru? M+ mana ada sistem terbaru? Okay. Alright. Tak apa. Letak dulu, mungkin saya faham juga soalan. Apakah maksud Elmanzi? Elmanzi ni actually is very complicated formula yang end up, kalau kita tengok financial ratio, kita yang paling penting dekat air saham ni, kalau katakan color dia hitam maknanya okey, kalau hijau maknanya bagus, kalau merah maknanya tak bagus. Okey. Contohnya kalau ini saham baru je, Franken. Okay. Dia punya matlamat asal ialah untuk check sama ada company tu bermasalah ke tak. Dia selalu panggil bankruptcy test. Ini akan masuk dalam fundamental analysis level 1. Okay. Ini kelas percuma fundamental nanti register. Okay. Dia kalau atas selalu yang atas 1.8 dia akan hijau. Okay. Kalau hitam ni okey lah. Kalau merah maknanya tak okey. Okay. Dia kalau lagi tinggi lagi bagus. Ini kalau macam company-company yang dah sakit kan, macam Sapura ni, Energy ni apa semua, maknanya financial health dia dah agak sakit, dia akan color kat sini merah. Merah.
Selalu kalau merah negatif itu memang saham yang very very bahaya kalau nak masuk dari segi bisnes. Okey. Okey, soalan seterusnya. Tuan, untuk support resistance, biasanya time frame berapa lama tempoh? Okey. Bergantung sebab support resistance ni orang buat juga untuk fasa boleh kata intraday. Okey. So kalau katakan kita ambil yang fasa intraday, okey, fasa intraday. Jadi kita tak adalah tempoh dia berapa lama kan, tapi normal yang kata kalau kita ambil yang standard harga saham naik turun, selalunya tempoh support resistance ni lebih kurang berminggu-minggu lah. Berhari-hari ke berminggu-minggu. Normal ialah around 3 hari ke 2-3 minggu. That's what happen lah. Okay. Banyak yang nak kaji counter macam ni. Kaji counter, saya try untuk letakkan semua nama counter yang ditulis kat sini. And then, kalau banyak orang nak benda yang sama, okay, mungkin saya akan try tengok lah. Okay. Alright. Okay. Okay. Persoalan dia, okay, ni dia nak tanya pasal satu future I saham, okay, iaitu empty sell. Okay. Sebagai contoh, ini satu lagi cadangan saya untuk menggunakan I saham. Satu cara lah. Lepas kita ada beli apa-apa counter, okay, contoh saya ada beli Uncom apa, dan kita punya time frame agak okay lah, kita nak hold beberapa ketika. Okay. Ataupun mana-mana lah yang dah beli short term ke apa semua, tapi dah tak tahu nak jual kat mana. Ini biasa berlaku untuk beginner. Dia main tekan je, lepas tu tak tahu nak jual kat mana. Okay. Okay, cadangan dia macam ni untuk guna I saham. Yang pertama mesti login I saham. Okay, login I saham. Okay, contoh cara login lah. Okay. Ni kalau log out. Okay. Sekejap, saya ada satu page. Sorry. Tak boleh tunjuk. Okay, katakan saya log out. Okay. Login I saham, tekan login kat sini. Okay. Semua orang boleh login. Dia tak perlu account ke apa semua. Tak perlu apa kata kena ada premium ke, tak perlu. Semua orang boleh login. Okay. Tekan sign in with Facebook. Okay, sign in with Facebook. Yang bawah ni tak boleh pakai dah. Ni dulu-dulu punya. For security reason, kita wajibkan gunakan yang atas ni. Boleh sign in dengan Facebook. Okay. Sign in Facebook. Okay. Lepas tu dia akan pergilah ke... Oops. Okay. Sekejap. Saya kena... Okay. Ini contohlah untuk majority dekat sini. Macam kita admin, kita ada akses khas lah. Okay. Alright. Okay. So dekat sini, okay, ni bila dah login, kita akan satu page ni khas baru, portfolio. Kalau orang tak login, tak ada. Ini yang saya punya matlamat lah nak tengok. Okay. So apa yang saya nak tunjuk sekarang ni, okay, ialah salah satu cara guna saham ialah lepas kita beli saham, kita boleh adakan kolom-kolom kat sini. Okay. Contohlah saya remove kolom. Okay. Okay. Let's say saya buanglah few saham. Ni saya nak tunjuk balik. Okay. Okay. Ni secara basicnya semua orang mungkin akan dapat yang lebih kurang macam ni lah. So macam tak ada apa-apa kat sini. Masukkan saham. Let's say saya memang semangat lah beli apa kata P-Trans contoh. Sebab ada yang tadi. Trans. Saya tekan add. Okay. Daripada portfolio ni saya boleh ada satu ni, kalau katakan saya tak tahu bila nak jual, adakan kolom nama dia empty sell. Empty sell ni quite universal. Ada banyak lagi jenis sell lain. Macam contohnya OB sell. Okay, ada OB sell, ada ST sell. Okay. Tapi yang ni quite universal, iaitu empty sell. Empty sell ni dia punya maksud ialah mid term. Okay, empty tu ialah mid term. Jadi kalau katakan dah beli sesuatu saham, kita macam orang kata nak rasa boleh hold ke tak. Kadang kita pening sebab tak ada strategi sangat. Okay. Ada wujudkan empty sell ni. So kalau hold maknanya boleh hold lah. Okay, tapi kalau katakan keluar perkataan sell dekat sini, maknanya sell. Okay. Masukkan lagi saham. Apa-apa saham yang kita ada. Ni ada yang tanya Texeng. Okay, contohnya. Okay, add. Okay, hold. So kalau keluar sell, maknanya memang kalau ikutkan kena sell lah. Kalau tak sell tu selalunya mungkin degil. Okay, ataupun mungkin lah dia dah ada strategi tersendiri yang kata masih hold. Okay, ataupun mungkin dia memang a very long term investor. Boleh jadi mungkin masih sell. Masih hold. Okay, tapi kalau in general boleh pakai, this is universal. Quite majority boleh pakai this ni. Okay. Okay.
So itu ialah yang tadi saya pergi balik tadi soalan kena ambil pada atas. Okey. Okey, soalan ni ialah macam mana nak tentukan kalau keluar sell ni, okey bila nak sell. Okey. Ni satu lagi, ada yang kata dalam saham ni kena monitor setiap masa ke? Kalau kita punya strategi tak berapa short term, maknanya bukannya beli hari ni jual esok ke apa semua. Okey. Yang ni kita boleh monitor sekali je sehari sebenarnya, sama ada malam, mungkin ataupun pagi esok ke apa semua. Okey. Sekiranya dia kata sell, okey. Kalau siapa yang dah ada ilmu saham sikit, tambahan, bolehlah pergi kat saham tu, mungkinlah nak double check dengan apa yang dia belajar lah. Kan macam contohnya dia belajar support ke apa semua kan. Kalau katakan sell, adakah kena sell? Okey. Tapi kalau katakan in general saya punya recommendation, kalau katakan keluar sell, kita akan jual pada keesokannya. Dan pada keesokannya selalunya around pagi ke tengah hari lah. Okey. Okey. Sebab ada yang tanya contoh. Contohnya Chrono sebab ada kata keluar empty sell kan. Okey. Okey. So Chrono ni dia keluar empty sell sebab apa? Sebab harga saham dia asalnya midterm je ni kan. Cantik je kan. Tiba-tiba dia jatuh dan dia tak recover. Okey, masih lagi semput di bawah paras kalau ikutkan ni lah support yang terakhir. Okey. So dia dah memang ni. So kalau ikutkan kena jual dekat sini lah ni. Kat sini dia akan keluar perkataan sell. Okey, tapi dah terlambat je ni macam mana sekarang? Jual lah juga, sama je sini boleh lebih kurang je. Okey. Ada yang kata tapi tuan boleh naik balik ke tak? Mungkin boleh naik balik ke apa kan? Emosi akan ganggu dalam saham. Kita jual memang akan ada saham yang kita kalau kita ikut strategi, kita boleh buat profit kawan-kawan. Banyak orang yang tak sempat masuk glove akan menyesal sebab apa? Hanya sebab tak cut loss. Menyesal tak cut loss ni, kalau cut loss dah lama masuk glove. Dia apa? Bila dah harga dah tinggi baru nak masuk. Baru cut loss baru masuk dah kena balik. Okey. Ulang balik buat kesilapan yang sama. Okey. Tuan, biasanya bila tuan buat sebarang belian saham? Soalan yang agak open. Bila saya buat beli saham? Saya buat pagi ke? Saya buat petang ke? Saya buat malam? Okey. Sebenarnya dalam saham, market dibuka 9 hingga 5. Maknanya setiap masa lah masa untuk berdagang. Kalau tak ada orang langsung nak beli satu masa. Okey. Dan setiap masa tu akan ada strategi berbeza. Okey. Dia ikut strategi. Ada setengah strategi, dia tak ada kisah langsung pasal masa. Contohnya kalau saya nak masuk waktu harga certain paras support ke, anytime masuk je, tak ada masalah. Pagi ke, petang ke, malam ke, tak ada masalah. Okay. Cuma ada setengah strategi, kalau momentum base dan sebagainya, mungkin kita nak masuk pada certain, in general lah yang selalu jadi pada sebelah petang, sebab candle dah nampak, volume dah nampak. Okay. Tapi kalau orang agresif, kebanyakan akan masuk pagi. Sebab waktu tu tengah mencanak-canak semua. Naik turun. Jadi dia boleh buat fast money. So ada banyak. Maknanya ada setengah orang beli petang because of the momentum yang ada. Dia expect mungkin akan ada momentum yang datang selepas-lepas tu atau pada sebelah pagi esok. Okay. Setengah pula dia memang nak buat dia cepat. Jadi dia kena masuk pagi. So there is a different, maknanya time frame lah saham ialah semua betul. Okay. Pagi pun betul. Petang pun betul. Malam pun betul. Okay. Tengah pula. Jap. Okay. Right. Okay. Salah. Okay. Biasa kita kena ada pause sekali-sekala. Okay. Next. Soalan next. Okey, macam mana yang dikatakan, ni soalan macam mana yang dikatakan saham tersebut ada momentum. Okey, macam ni. Momentum ni dalam saham, ni terminologi especially untuk beginner lah. Okey. Ada banyak terminologi yang kita akan berhadapan dengan dalam saham. Ada sebut uptrend. Kita uptrend masuk. Ada sebut perkataan bullish. Okey, uptrend, bullish masuk. Ada yang sebut perkataan momentum. Sebenarnya semua ni sama sahaja. Okay. Saham uptrend, momentum, bullish sama sahaja. Jadi bila saya kata momentum, maknanya ada, sebab selalu kita cakap ini kalau uptrend ni normally kita macam pandang dari perspektif yang agak besar lah, uptrend kan. Momentum macam contohnya kita nak buat kerja, ada momentum tak sekarang? Ni macam semasa. Tapi semua tu sebenarnya benda yang sama. Interchange. Kadang-kadang ada yang kata masuklah sekarang sebab uptrend. Kata tak nampak pun uptrend. Okay. Maksud dia uptrend yang semasa.
Okay, so itu maksud momentum lah. Kalau bila saya sebut momentum, ni, kalau nak kaji momentum dari perspektif yang semasa, okay, dari segi maksud simple je. Kalau katakan midterm momentum atau uptrend, kita tengoklah pada midterm tu macam mana. Okay, indikator apa semua, sebenarnya semuanya lebih kurang sama saja. Okay, kalau kita kata RSI ke apa semua, sebenarnya nak tunjuk benda yang lebih kurang sama. Okay, yang penting ialah momentum. Okay, kalau katakan nak masuk support. Okay, kita ambil soalan yang seterusnya. Review. Okay, saya tambah lagi saham Texeng sebab ada yang nak review. Glove counter boleh hold atau sell by tomorrow? Okay, macam ni saya dah banyak dah review semua soalan akan ada soalan ni lah. Okay, so saya akan just bagi short lah sebab kita ada banyak lagi soalan kena ambil. Okay, boleh tak masuk lagi? Contohnya Top Glove, Supermax, Uberrex, Care Plus, whatever it is lah semua. So ni soalan favourite. Okay, nampak pacak macam ni, boleh tak masuk? Okay, jawapan dia macam ni. Sebab kadang-kadang ada yang kata saya baca-baca TP ke apa, kata masih TP RM20, TP RM23, macam mana nak buat? Okay, alright. Yang pertama, dalam saham the best way untuk kita masuk saham ialah menggunakan strategi kita. Okay, no matter what lah, maknanya let's say saya masuk Top Glove, masuk sekarang. Soalan pertama yang akan ditanya ialah nak masuk sebab apa? Okay, beginner akan bahaya. Beginner selalunya akan mudah. Kenapa? Dia just baca-baca orang kata Top Glove, glove ni bagus. Okay, glove memang bagus, tak dinafikan. Okay, kalau siapa yang kaji betul-betul, glove punya potential is very high. Imagine, our glove memang export ke satu dunia. Maknanya no doubt about it lah dari segi potensi. Okay, maknanya dari segi potensi memang tak ada. Tapi kita kena faham, market is quite different. Okay, market is try to forecast the future. Sekarang ni kita forecast future seolah-olah maknanya macam the current situation, glove memang banyaknya, memang demand tinggi. Tak ada orang pun tengah fikir yang macam okay, macam mana kalau betul-betul settle beberapa bulan lagi. Okay, orang semua tengah fikir okay, kalau macam ni tengah nampak kita positif, terlebih positif. Okay, market ni dia boleh cepat pusing apa. Kadang-kadang analis ke apa semua dia tengok-tengok balik, oh betul lah, kira-kira balik sebenarnya kalau katakan dah tak ni, dah benda boleh berubah, kadang-kadang dia pun tukar pendapat. Okay, so a lot of things can happen. So saya kata ni, sebenarnya si potential memang ada potential lagi. So if you study, macam just study coronavirus itself, satu patient, satu orang yang kena case, masuk kalau pergi ke hospital ke apa semua, mesti kena pakai glove. Okay, dan glove tu akan ditukar, dan kalau sejuta case dan sejuta glove. Okay, and itu kalau tukar tiap-tiap hari berapa glove? Tukar tiap-tiap masa. And so terlalu banyak kan. Macam contohnya kalau tengok Twitter daripada UK, daripada Malaysia je 250 tan glove. Tan tu, bukan kilo, tan. Okay, maknanya memang potential dari segi ni semua ada. Okay, tapi kita kena faham, anything can happen. Maknanya benda boleh berubah. Maknanya contohnya kita tak kaji habis kan, sebab kita hanya terikut-ikut. Dia boleh berpusing anytime. So kalau benda ni berpusing anytime, okay, untuk beginner mungkin tak sempat. Ni contohnya kat sini kan, ni mungkin ramai yang dah terjual kat bawah kalau dia beli. Ni Top Glove mungkin tak ramai beli lah, tapi kalau katakan yang saham-saham kecil pun sama tak dia jatuh ini, ramai yang dah terjual kat bawah sebab kita tak tahu nak respon macam mana. Okay, dia boleh uji anytime, sekali lagi boleh jadi. Jadi saya cakap macam ni, glove memang potensi ada, tapi tak sesuai untuk beginner yang baru nak tengok. Okay, sebab beginner ni kalau kena jatuh, dia punya ujian dia macam memang tak tahu nak buat apa. Okay, banyak lagi saham yang kalau tanya sekarang dengan pembukaan ekonomi dan sebagainya, market recovery and so on, actually banyak saham yang kita boleh tengok dan kita boleh dapatkan profit yang baik. Kalau nak masuk glove tak ada masalah, but then please have a plan. Okay, maknanya kalau katakan tersilap ke apa, kalau terjatuh, kita clear kan. Okay, kita punya saham, kita kena ada plan. So itu dari segi overview glove is still positive sebenarnya dari pelbagai perspektif. Dari segi demand is still positive, but then anything surprise can happen in the market. Okay, imagine okay, vaksin ke apa punya cerita lah, anything yang macam memang flatten satu dunia dan sebagainya, people mungkin akan berlaku selling yang
kuat. Okay, dan kadang-kadang kita pun tak tahu, tapi glove bagus, kita fikir. Sometimes the selling is, ada setengah orang dia dah kaji, dia kata it's actually not attractive anymore pada waktu tu. Okay, so it's very dangerous lah untuk baru masuk. Ada satu lagi point. Kenapa institution dia pergi letak TP tinggi? First kali kita kena faham, walaupun as unbiased as they are, okay, institution there is always orang kata dia akan attach, contohnya Maybank ke apa, dia ada fund manager and so on. Okay, so dengan letak TP yang tinggi macam tu, is very easy lah sebenarnya untuk, kalau katakan bila dia tarik pelabur-pelabur yang runcit ni untuk naik, untuk beli, dia orang boleh jual. Okay, tapi saya tak ada cakap yang ni ke apa, tapi but this thing happen not in Malaysia je, all around the world. Okay, kita ada lagi few question yang kita boleh ambil. Okay, Allah. Dia terus hilangkan soalan yang soalan lama. Alamak, macam mana saya nak jawab semua soalan Okey, macam ni. Kena buat frequent lagi Okey, ada yang tolong jawab Okey, memang betul-betul banyak soalan. Okey, ni saya baru explain pasal tak. Boleh tengok. Okey. Okey. Saya pun dah ni mungkin kita buat secara tersusun depan ni boleh tanya soalan sebelum sesi ke apa semua di poll ke apa Sekarang ni penuh soalan. Okey. Soalan yang banyak yang saya browse through, okey. Banyak yang tanya, contohnya ni soalan standard lah yang akan dapat setiap kali soalan. Boleh tak bagi setup buy dengan sell, saham terbaik, technical analysis, macam mana nak pakai. Soalan ni soalan standard, indikator apa nak pakai. So saya nak jawab semua soalan ni serentak lah. Okay, kalau kita tengok kalau nak ni mana satu. Okay, so dia punya ni dalam saham satu benda yang kita kena clear there is no satu strategi dalam saham. Okay, kalau kita tengok dekat iSaham, contohnya dekat screener, okay, a lot of strategies. And of course orang tanya mana screener terbaik. Dah kalau ada screener yang terbaik khas satu, buat apa kita pergi buat banyak, betul tak? So in term of screener, semua screener ada merit masing-masing. So bila tanya apa setup yang bagus, okay, kalau nak go dive, macam tadi saya dah explain waktu awal tadi, maknanya kita go into one or two screeners yang okay, kita follow je. Okay, contoh yang saya suggest simple after ni setup lah, contohnya ni satu screener, satu setup, okay, sesuai untuk semua. Okay, dah boleh pakai. Okay, contohnya simple Ultraman Plus, dia akan ada perkataan entry bila sesuai untuk entry. Dia ada strength dia juga untuk tengok maknanya adakah sektor bagus sebagainya. Ada entry point kalau kita nak masuk lebih rendah, maknanya lebih cantik. Jadi contoh macam orang tanya macam nak buat setup ni apa semua. Ni kita dah tolong buat dah, tinggal nak guna je. Kalau nak belajar betul-betul, then boleh join kelas, sebab setup tu kena belajar satu jam untuk fahamkan macam mana nak come out dengan entry point. Okay, boleh macam tu. It's very easy dalam saham ni. If you have a screener, it's very easy. Maknanya kita just tinggal nak pakai je. Ini kalau yang ni more strategi short ke mid term, maknanya seminggu ke berminggu-minggu ke bulan-bulan. Okay, kalau katakan kita nak tengok yang very very short term, recommendation ialah boleh tengok screener macam BTST atau Boso lah. Recommend untuk starting point BTST lah. So BTST, okay, ni contoh lah benda yang kita boleh guna. Setup dia senang je. Yang mana keluar screener, maknanya kita dah kaji mana yang high probably untuk naik esok. Okay, and in fact kita ada tulis accuracy in term of saham tersebut sahaja. Okay, so it's very easy. Setup ni pun sama. Nak masuk ada entry price kat sini, jangan masuk lebih dari max entry. And then bila harga naik je terus jual. Okay, so maknanya tanya macam nak buat setup semua, dari segi screening ada. Kalau nak create setup sendiri, dan kena belajar lah kan. Kena belajar macam mana nak setup. Sebab nak come out setup sendiri, kena belajar. Contohnya saya belajar lah sekarang, ni Fibonacci macam ni macam ni, then boleh come out kan. Sebab apa-apa yang kita belajar semua dah ada kat iSaham sebenarnya. Okay, macam contohnya kalau ada yang belajar RSI, okay, dah ada RSI kat sini punya setup. Okay, nak setup apa lagi, semua ada kat sini. Okay, sedikit sebanyak berkaitan dengan berkaitan dengan ni lah. Okay, basically berkaitan dengan premium. Okay, berkaitan dengan premium.
Ada setengah screening yang premium. Okay, macam contohnya tadi BTST is premium. Okay. Ada yang nak based on PVA, price volume increase, premium. Okay. Kalau katakan dia nak ada setengah screening RSI ni semua sebab biasa kan yang selalu kita dengar. Yang tu ialah percuma. Okay, yang tu percuma. Kalau nak dapatkan premium access iSaham ni, okay, cara ni cukup mudah. Okay, pergi je dekat service. Okay, pergi ke iSaham premium. Okay, iSaham premium. Ini maknanya boleh baca kat sini macam nak jadi premium member. Nak jadi premium member actually percuma sahaja. Okay, percuma sahaja seumur hidup. Okay, dengan syarat perlu buka yang ni lah, buka CDS lah, otherwise kena bayar. Okay, percuma. Buka akaun CDS, baca dulu lah sedikit sebanyak kat sini. Buka CDS. Okay, buka CDS, isi semua ni. Ni kalau nak buka CDS yang mana belum ada akaun CDS ataupun yang belum akaun dengan M+. Okay, tidak belum lagi, tekan seterusnya. Okay, isi semua detail ni, next and next. Okay, lepas tu tim iSaham akan contact melalui email sebab ada masukkan email kan dalam ni. Okay, akan contact melalui email. Okay, and then kita akan bagi tahu lah macam mana nak proceed seterusnya. Dan lepas akaun dah siap, okay, akan dapat menggunakan semua future iSaham ni secara percuma, tak ada charge pun. Okay, secara percuma ni, premium feature. Kalau berminat dengan sesi kelas iSaham yang saya tunjukkan tadi. Okay, kelas asas Ahad ni percuma. Fundamental analysis saya akan slot in bila ada waktu free. Saya rasa mungkin next week TA, next week satu lagi FA. Okay, sebulan sekali. Yang ni and then boleh join yang lain jugalah, TA1, TA advance sebagainya. Ni kalau nak dapatkan keseluruhan package dengan harga yang tertera kat sini lah. Yang tu kalau nak fahamkan lebih lanjut, okay, boleh pergi ke bawah ni ada seminar. Okay, so dia ada semua dekat sebelah sini, servis. Okay, so boleh pergi ke seminar. Okay, sebab sekarang ni soalan agak banyak. Okay, saya nak suggest satu benda lah. Kalau katakan kita boleh cuba start untuk minggu depan, sebab sesi kita akan buat minggu depan. Nanti saya akan buat satu lagi link lah dekat sini. Okay, iaitu discussions. Okay, sebenarnya dah start dah sebelum ni. Okay, discussions. Okay, masukkan soalan, boleh tanya sini to ask new question, create question. Okay, tanya soalan. Yang dah banyak dah orang tanya soalan. And then saya akan pick up dalam 5 soalan untuk saya jawab dalam sesi live. Okay, saya rasa itu lebih efektif lah. Okay, boleh pergi ke sini, letak soalan. Okay, isaham.my/discussions. Okay, ni kita test untuk minggu depan. Tengok macam mana orang boleh guna ke tak. Okay, pergi ke isaham.my/discussion. Kena login dululah iSaham, login guna Facebook. Okay, kemudian saya akan try jawab soalan mana yang paling banyak di vote lah untuk jawab. Okay, kalau boleh vote lah soalan orang lain, vote. Okay, nanti dia akan keluar. So saya rasa this is a good way lah. Okay, ada yang tanya tadi saya ambil daripada bawah ke atas atas ke bawah dah panjang so kalau siapa yang soalan tak terjawab lagi kena tulis balik. Okay, soalan yang pertama, adakah seumur hidup premium kalau buka akaun? Jawapan dia ya, selagi trade minimum syarat dia ialah 2 bulan sekali. 2 bulan sekali. So kalau trade setiap 2 bulan sekali dapat premium. Kalau katakan dah tak trade, lepas trade balik dapat balik premium. Okay, seminar kalau 2-3 orang sekali register, ada diskaun ke tak? It depends. Kalau katakan memang boleh contact team support kita. Setakat ni kita tak adalah guideline apa semua. Sebenarnya tak adalah. Tapi kalau katakan ada yang berkumpulan, boleh Roger. Boleh PM. Mungkin kita boleh discuss lah macam mana. Premium tak dapat e-learning sekali tak dapat. Sebab e-learning ni ialah sesi kelas. E-learning ni online. Macam ni saya explain sebab mungkin ada yang confuse. Premium ialah penggunaan screening iSaham, dan kalau siapa buka account, support group. Support group pun ada. Premium. Dari segi kelas, yang tadi premium. Dari segi kelas, yang e-learning ni dia masuk dalam cabang fundamental. Kita dah ada lah artikel dengan video yang sebenarnya technical pun ada. Tapi fundamental advance, contoh dia macam ni, kita akan belajar ataupun kaji syarikat. Dia more case study. Contohnya minggu ni nak kaji Franken, so kita kaji Franken secara mendalam.
Minggu depan nak kaji dufu, kita kaji. And then ada topik-topik yang tengah hot, kita bincangkan. Macam contohnya mungkin travel company, nak fahamkan. Okay. Alright, sama juga technical analysis. Okay, ni cabang dia. Okay. So dia ada dia punya ni lah, rate dia. But then kalau siapa kaji lah, webinar kita buat tiap-tiap minggu, e-learning khas. Hari ni kita tengok sector trend prediction. Okay. Dengan harga 199 ni boleh dapat berapa? 50 sesi setahun. Okay. I mean, boleh kira sendirilah. I mean, ni macam nak belajar ilmu berterusan lah sepanjang hayat. Macam tu lebih kurang. So orang kata selalu sepanjang hayat ni sepanjang hayat company lah. Okay. Soalan-soalan yang ada. Kalau trade 2 bulan tu tapi loss, dapat juga punya, dapat, tak ada masalah. Loss ke, untung banyak ke, dapat. Minimum modal untuk short term. Okay, untuk short, dia macam ni modal kalau dalam saham, okay, dia macam ni, kebanyakan soalan akan terjawab bila kita trade. Sebab apa? Kita akan faham, apa minimum modal dalam saham? Minimum modal ialah untuk untung lah. Untuk untung. Jangan tanya berapa yang amount untuk trade, kena ada berapa duit. Kalau ada duit 100,000 pun takkan cukup lah kalau kita nak buat duit banyak kan. Mesti kita nak kalau boleh 10 juta ke apa semua kan untuk berganda-ganda duit kita. Okay? Tapi kalau minimum, okay, jawapan untuk minimum ialah kena untung. Contoh kalau short term mungkinlah kita assume macam ni. Short term mungkin kita banyak masuk keluar. Kalau harga naik, kalau turun balik ke apa, kita nak reflect cepat-cepat. Maknanya dapat untung 2-3 sen pun dah cukup. Okay, saya assume ni guna kalkulator iSaham. Boleh pergi ke buy calculator kat sini. Okay. Let's say modal saya ialah 5,000 satu saham. Okay. Okay, 5,000 satu saham. Okay, RM1. Okay, harga saham RM1. Okay. Kalau naik 2 sen, kat sini, saya untung RM78. Maknanya RM5,000 boleh kata minimum modal yang memang confirm lepas lah. Okay, kalau kita kecilkan lagi, RM4,000. Okay, untung RM58. Kecilkan modal kita ke RM3,000. Untung RM39. Ni kita kira ni termasuk brokerage fee. Okay, brokerage fee M+ lah. Kalau buka kat tempat lain lepas tu mahal ke apa, jangan tanya saya kenapa kos dia tinggi kan, apa semua. Okay. Ini ialah kalau menggunakan Melaka Securities M+ bersama tim iSaham, dia punya ni dia punya kos. Okay. 2,000 contohnya. Okay. Untung RM20. Kalau 2 sen je naik, harga saham naik 2 sen je. Okay, kalau 1,000 tak untung. Jadi untuk short term, recommendation ialah modal minimum 2,000. Tapi kalau katakan siapa yang nak masuk mid term ataupun long term, 1,000 tak kisah sebab dia punya matlamat nak untung 30% ke apa semua. Maknanya dia punya average tekan-tekan tu mungkin nak masuk and then kan, tak ada masalah, still untung. Atas 2,000 untuk short term, bawah 2,000 untuk mid ke long term. Okey, soalan yang seterusnya. Betul ke iSaham ada akaun? Kalau dah ada akaun dengan M+, baru kita benarkanlah untuk buka akaun lain. Kita ada backup lah untuk kita nak bagi. Sebab dekat visi kita kat iSaham lah, kita nak bagi nak membantu pelabur, membantu semua melabur dengan lebih baik. Okay. Jadi how we are doing, how we do that? Okay, macam ni kita nak help people invest better. Okay, one way ialah kita bagi all the stuff yang professional, ikutkan professional punya level lah, nak guna screening apa semua secara percuma. And kita make sure apa yang kita buat, kalau kita selalu dengar lah perkataan RSI lah apa semua, kita try formulate something yang better. So we try to make it better. And dalam iSaham, easy access. Okay, tak ada kadang-kadang ada kata kena download software sana, download software sini. iSaham, tekan je, login, terus boleh pakai. Tak ada nak kena apa, download apa semua, tak ada. Dan boleh guna di mobile view. Okay. Dan kita ada juga banyak benda-benda yang orang kata yang tempat lain tak ada lah. TO punya data dan sebagainya. Okay. Alright. Sambung. Calculator tu sekali yang ada bintang ke dikira? Okay. Bintang ni maknanya yang small mid cap lah. Calculator ni dia ada ni kalau yang bintang, okay, boleh tengok dekat atas ni. Ni yang bintang, boleh tekan bintang. Kalau nak yang biasa, tekan standard. Saya selalu beli saham bintang, jadi saya tekan yang ni lah by default. Okay. Boleh tahu topik yang cover untuk setiap kelas. Okay, topik kalau katakan nak yang advance, tadi saya boleh tengok kat sini lah kan. Kita ada kat sini. Nanti saya
akan tambah jugalah dekat main page. Webinar kita ada banyak lah topik sini. Okay, tapi kalau katakan nak tanya pasal sesi dia ada kat sini, seminar. Kelas saham semua ada kat sini. Okay, sebab tu saya kata, key point untuk hari ni, buka saham tengok bawah ni. Okay, open CDS account saham premium, seminar, saya coaching tengok kat sini. Okay, alright. So that's the key point. Nak set cut loss sebaiknya berapa persen atau kira bid. Nak set stop loss bukan ikut persen, bukan ikut bid, ikut strategi. Ikut strategi. Kalau katakan strategi kita support, bawah support cut loss lah. Kan? So dia ikut strategi yang kita pakai. Kalau kita, sebab ada setengah strategi, kalau dia harga naik, lepas tu dia pusing terus jual. Dia tak adalah, oh ni berapa persen dia, tak ada. Okay? Tetapi kalau kita fokus pada certain strategi, support ke apa, normally kita boleh kata kalau jatuh bawah support tu, kita akan jual. Yang saya recommend lah. Bila jatuh bawah support tu, bila dia macam confirm maknanya apa? Maknanya bila nampak dia dah jelas lah. Sampai esok. 2 hari lah saya punya rule. Itu dalam technical level 1 belajar. Okay, mendalam. Percentage pun boleh kalau nak tengok. Tapi saya suggest yang teknik untuk bila break support. Okay. Itu satu contoh. Okey, ada Telegram ke untuk info-info semasa iSaham? Okey, ada Telegram iaitu isaham.my/telegram. Okey, kalau siapa yang buka account, siapa yang join premium member, okey, premium member tu dia ada tambahan lah. Tapi kalau siapa buka account, memang akan join group, ada group iSaham. Okey, group support group. Okey. Okey, harus diingatkan satu lagi untuk berkaitan dengan grup ni. Okey, grup iSaham Live ni adalah public secara percuma dia semua, boleh invite kawan-kawan. Cuma kita ada syarat lah, sesiapa yang nak maintain dalam grup ni, okey, diminta untuk sekurang-kurangnya like 5 post di Facebook page iSaham. Okey, di Facebook page iSaham. iSaham yang official lah, yang kita ada post ni. Kalau tengok dekat profile yang live ni ada iSaham kan, tekan iSaham yang tu. Okey. Make sure dah post like lebih daripada 5 post. Itu je kita minta untuk bagi free sesi berterusan. Like 5 post. Kalau katakan tak like, mungkin secara tiba-tiba anda boleh terkeluar lah daripada grup ni. Sebab tim kita, saya ada bagi tim, tapi dia orang akan buat secara berkala lah. Okay. Okay, itu sahaja. Okay. Alamak, 3-2 minit. Okay, saya sebab sesi lepas ni pukul 4 ke 3.30. Sekejap, tengok sekejap. 3 suku? Oh, okey, tak apa. Saya ada sesi satu lagi, 3 suku. Jadi saya akan mungkin ambil 5 minit lagi lah. Okey. Okey, kalau ada isu berkaitan dengan akaun, dah ada akaun CDS, boleh PM ni kalau isu, okey, ni isaham.my/support, kita ada hotline untuk semua. Kalau kelas ada hotline lain. Untuk isu dah ada akaun CDS, nak tukar apa semua, ada link lain, boleh tengok saya ada buka akaun dengan Hong Leong, boleh saya transfer balance share ke M+. Kalau boleh transfer, tak ada masalah, senang je. Okey, cara untuk transfer, okey, gunakan Bursa Anywhere. Bursa Anywhere untuk transfer share. Okey. Adakah main saham ni indah-indah sahaja atau ada kisah yang tidak dikongsikan? Okey. Seperti biasa, contohnya ni macam ni ni satu benda yang orang selalu tanya juga, adakah maknanya confirm untung apa? Okey, contoh macam ni. Saya akan bagi macam ni. Adakah kehidupan berumah tangga ni ialah indah-indah sahaja? Ni contohlah. Sebab kita tengok yang orang post kat Facebook semua indah. Okey, adakah kehidupan manusia ni semua indah-indah seperti bercuti je setiap masa? Pelbagai ni tapi kenapa? Because kita sebagai manusia, kita akan cerita benda indah sebab memang kita suka share our experience. Okay. So memang akan ada, dia punya macam ni dalam saham, mesti setiap strategi mesti akan ada yang naik, akan ada turun. Isu ramai orang beginner masuk saham, dia fikir macam seolah-olah saham ni someone can predict apa naik esok. Tak ada. It's only probability. Kita study, kajian kita kata 70% most probably akan naik esok, 30% chances untuk turun. Ataupun based on historical data. Ni contoh ni contoh dalam iSaham kita buat benda ni sedetail ni Contohnya screener BTST, beli hari ni jual esok. Okey. Beli hari ni jual esok. Kalau UWC ni selalunya kalau keluar screener ni, okey, selama ni 93% menjadi, 7% tak menjadi. Itu yang realiti dia. Maknanya akan ada yang jadi, akan ada yang tak jadi. Okey.
So kita faham maknanya bila yang jadi kita untung, tak jadi kita rugi, tapi kita try untuk minimize lah rugi tu bagi tak banyak. Ni tak rugi, simpan-simpan, lepas tu ideologi macam-macam. Paper loss, itu semua ideologi yang salah lah. Bila jatuh paper loss, bukan maknanya paper loss tu salah, maknanya oh jatuh tak apa, dia boleh naik balik. Ini semua paper loss saja. Bahaya. Okay. So the key point ialah kita kena faham dia boleh naik, dia boleh turun, tapi kita akan lagi banyak naik. Okay. Kalau loss ataupun kita loss sikit tapi bila untung 50%, 60%. Okay. Memang boleh nampak untung lah dalam saham. Kalau siapa tak nampak untung, ada satu je sebab dia rugi, lepas tu dah setahun dia rugi, macam mana nak beli saham? Okay. Alright. Tak, ni contoh yang tadi ada yang kata lah, contoh-contoh kenapa nak bagi tahu indah. Semua dekat Facebook indah, mana ada orang post yang tak indah. Bercuti sana sini kan. Ni sekarang ni apa? PKPP nak buka ni. Tak sabar-sabar nak pergi Langkawi dan sebagainya. Okey, cerita kan. Yang tak cerita apa? Oh, saya tak dapat lah nak bercuti apa. Orang tak cerita sangatlah. Okey. Alright, BIMB apa? Aisyah ada link dengan Bank Islam pun boleh. Okey, jap Saya Bank Islam. Dia macam ni, siapa yang dah ada akaun CDS, anytime boleh buka akaun CDS baru. Contohnya dia dah ada dengan Bank Islam, dah ada dengan CMB, boleh buka banyak-banyak akaun boleh, tak ada masalah. Okey. Screener Aisyah boleh tahu ke kategori. Okey. Terima kasih atas soalan. Okey. Pergi ke list all screeners. Okey. Ni by kategori. Kategori. Oh sorry, by tag. Tag. Ni. Dekat screen ni ada je sebenarnya kat sini. By tags. Ada ni short term, mid term, long term. Okay. Tekan je. Kalau nak short term, tekan short term. Dia keluar yang short term. Mid term keluar mid term. Long term keluar long term. Cuma yang ni tak mungkin tak. Label ni kena buat manual. Jadi saya mungkin ada setengah screener saya tak label bukan lagi. Tapi for starting boleh tengok sini. By tags. Okay. Ada tanya ada tak screener-screener yang berkaitan dengan Insti? Tekanlah Insti. Dia keluarlah screener yang related dengan matlamat dia lah nak tengok Insti. Okay. Dan dia kata ada tak screener yang based on Warren. Tekan keluarlah Warren. Ada tak screener yang berasas beginner pun kita beginner stocks. Okay. Cuma yang ni lah more kepada beginner yang baru nak start study, nak tengoklah saham-saham yang mudah nak faham. Adalah nama dia beginner stock. Okay. Okey, apa lagi soalan yang ada Okey. Saya ada 5 minit lagi. Oh, audio loss. Ada. Okey. Steady baru berjinak ni. Okey. So bagi yang busy, bagi yang busy bekerja, dapat buka sekejap je sehari. Apa tips? Boleh ke kita set auto beli, jual stok bila cecah? Boleh, tak ada masalah. Okey, untuk yang busy bekerja ni saya recommend. Okey, ni soalan yang agak favourite juga. Apa recommendation saya untuk orang yang busy bekerja? Okey, untuk orang yang busy bekerja. Okey, cadangan saya beli satu saham yang mid term. Okay. Awal-awal tu kita sakit sikit lah sebab kita nak kena make sure bila harga nak make sure betul bila kita beli pada parah yang cantik lah mid term. Awal tu mungkin lah ragu-ragu sikit, mungkin jatuh mungkin naik. Tapi once dia dah start naik, kita biar je. Dia naik terus, biar. Itu cara paling senang. Tak payah set apa-apa TP, tak payah set kat loss ke apa semua. Sebab dia continuous naik. Kita monitor je lepas tu, monitor kat saham, kat portfolio page. Contohlah saya beli Dufu. Dufu antara pegangan favourite saya lah. Dufu, UWC. Itu antara favourite saya lah. Okay. Contohnya Dufu. So, katakan saya beli. Bukan katakan, memang saya beli. Okay. Saya beli sebab apa? Sebab harga dia kat sini dah boleh kata, okay, inilah para support dia pada waktu tu. Okay. So, apa jadi ialah, saya beli kat sini. Dah sekarang ni harga dah naik. So, saya hold je. Oh, relax. Pasal kalau jatuh pun, apa, saya still untung. So itu saran saya untuk orang yang tak ada masa lah. Okay. Macam mana nak monitor Dufu ni? Dekat iSaham kan ada portfolio. Okay. Pergi kat Dufu ni, setiap hari tekan sekali je. Okay. And then relax. Kalau dia tak adalah busy sangat, sebenarnya beli setiap hari pun ada cara. BTST lah. Kalau guna yang BTST style yang ni, yang iSaham iSaham ni beza dengan yang lain. Kita dah testing everything and so on. Okay. Beli satu masa.
Lebih kurang 5 minit spend masa untuk tekan beli, habis. Esok 5 minit untuk jual. Itu sahaja yang kena buat Azam. Tak ada kata, oh, tapi dengar nak kena kaji lah apa semua. Kaji-kaji ni semua sebab orang just nak bagi sedap hati je. Kaji apa? Contohnya kaji dari perspektif fundamental, nak kaji. Dia ni bisnes apa bagus lah kalau tahu. Tapi macam nak kaji. Oh, bila datangnya apa? Automotif. Oh, saya nak kena kaji ni. Sebab kadang-kadang kita kaji-kaji, lepas tu kita pelik kenapa tak naik. Sebab dekat harga tu dah nampak dah dia punya action. Okay? Fund manager ada kat dalam ni, dah nampak. Action via price punya ni. Ada yang kata kaji teknikal ni dia tak ada sampai level, oh kaji habis 20 minit kaji UFO ni macam mana semua. Tak ada. Dapat satu strategi, tengok chart, tak sampai seminit boleh kata boleh beli ke tak. Macam UFO ni, ini bukannya seruan untuk membeli, ini adalah trading idea. Okay. Kalau ikut sekarang ialah satu paras yang cantik lah sebab dia tengah berehat. Okay, untuk orang yang nak midterm, now is a good time to kaji dan beli. Saya akan sebut kaji lah sebab itu Bursa Malaysia dia ada regulation, kita kena comply lah, maknanya tak main suruh je beli. Okay. Okay, di mana nak dapatkan info-info saham, okay, yang mempunyai catalyst. Okay. First kali, catalyst ni banyak orang salah faham. Catalyst, bila fikir catalyst ni macam bila company tu dapat projek apa baru catalyst. Catalyst yang paling besar dalam saham ialah pergerakan sektor. Tempat nak tengok ialah dekat sektor. Ni, sektor, list all sectors. Ni kat saham ni. Sectors, okay, list all sectors. Nak tengok saham mana yang mempunyai momentum sekarang, yang mempunyai dari maknanya saham tu ada benda bagus. Kita tak perlu tahu pun apa benda bagus tu. Kita tengok kat sini. Okay, kalau kita tengok normally lah, contohnya saya suka tengok midterm ataupun today, maknanya yang semasa ataupun yang ni. Kalau kita tengok yang midterm long term, maknanya yang overall sektor, kita boleh faham, ni lah sektor-sektor yang bagus. Tapi macam saya beritahu tadi, okay, glove, coronavirus, okay, ni dah banyak naik. Kalau jatuh suspend, carilah yang bawah-bawah sikit ni, yang ni kan. Stock broker ada, courier service pun okey lah. Okay. Industrial, Malaysia industrial tengah kuat sekarang. Dia tak adalah naik banyak sangat, tapi this is a good sector to watch. Okay, very important. Okay, this is way untuk tengok catalyst. Very recommended untuk tengok sini, tak bias. Okay, kalau kita baca news, kadang-kadang kita ingat harga naik, tengok tak naik, kita pun pelik kenapa. Yang ni very strong. Okay, kalau nak tengok baru-baru kan, tengok kat today. Okay, soalan last saya ambil sebab saya memang ada sesi pukul 3 suku dengan e-learning punya ni. Ni yang saya bagi tahu setiap minggu. Okay, kita ada sesi bersama dengan e-learning kita. Okay, setakat ni yang semasa lah kan. Mungkin next time kita tengoklah macam mana kita buat. For now e-learning kita buat setiap minggu. Okay, so next session 3 suku lepas ni. Okay, ada sesi khas untuk bersama e-learning. Kenapa saham point tak naik-naik? Okay. Like, bukan like dalam grup ni like dalam Facebook iSaham. Ni saya letak link. Okay. Yep. isaham.my/Facebook. Okay. Pergi dekat isaham.my/Facebook. Okay, ni sebenarnya page iSaham lah. Like post-post kat situ. Nanti akan update. Selalu juga update sebenarnya. Paling lambat pun seminggu sekali. Sebab saya nak masukkan orang dalam grup ni, saya check dulu. Okay. Ataupun tim saya check dulu. Okay, ada yang tanya pula. Dia ni ada sebut perkataan point ni, apa benda ni? Okay, dekat iSaham, kalau sesiapa saja engage dengan kita punya Facebook, okay, page, okay, kita akan bagilah reward sikit. Sebab apa? Sebab continuously untuk bersama dengan kita lah. Maknanya dia bukannya apa, tak minat ke apa. Ni orang-orang yang minat betul. Okay, bila like post-post dekat page iSaham dan login, nanti akan appear point. Okay, akan appear point. Boleh tengok dekat profile juga iSaham X2 ni. Tengok kat profile akan keluar juga point kat sini. Points. Okay. Dan daripada point ni boleh redeem macam-macam. Contohnya, ada yang kata, boleh tak saya tekan, lepas tu nak dapatkan coaching. Boleh? Kan? Tekan like banyak kali. Bila sampailah dah 50 like apa, dapatlah coaching percuma. Group coaching. Personal coaching pun ada. Kelas pun boleh. Okay. T-shirt iSaham ke apa kan, nak ni boleh. Tak ada masalah. Okay. Alamak. Ada yang baru buat game macam ni. Kalau siapa yang ada seorang baru buat
Okey, nak tanya berapa charge jual beli? Ni last saya kena ambil ni last. Okey, sebab saya memang ada sesi 10 minit lagi. Berapa charge jual beli I saham? Okey, kalau katakan ini M+ lah, kita guna rate M+, okey. Iaitu 0.08%. Okey, boleh baca ni. Saya tunjuk blok. Okey. Kos jual beli. Okey, kos jual beli. Okey. Jap. Oh, lama, salah keyword. Kos jual. Okey. Ni. Kos yang terlibat dalam jual beli saham. Okey. So kita yang M+ ialah 0.08% yang kalau bersama dengan saya 0.08%. Okey. So minimal RM8 and then standard lah yang lain. Ini bursa dengan government. Okey. Ada yang buat payment untuk e-learning, boleh tak join sesi pukul 3 suku? Okey, yang ni saya minta tolong PM saya direct sekarang. Okey, saya boleh buat satu lah, untuk orang lain maybe tak sempat. Okey, itu sahaja untuk hari ni. The next one lepas ni boleh tak letakkan soalan anda di isaham.my/discussions. Okey. Saya akan ambil soalan daripada sini, top soalan, okey, untuk dijawab. Okey, untuk sesi yang akan datang. Mungkin saya akan try juga buat cara lain ke apa semua. But then for now we try this way lah. Okey. Okay, thank you very much everyone. Terima kasih. Okay. Ada apa-apa soalan? Okay, boleh contact team support iSaham melalui link isaham.my/support. Kalau nak tanya soalan berkaitan kelas, ada link dia. Kalau nak tanya soalan berkaitan account CDS, ada link dia. Kalau soalan lain-lain, boleh tanya yang general. Okay. Alright. Okay. Boleh tak tuan percepatkan kami yang like page iSaham ni untuk daftar M+? Okay. First kali make sure dah settlekan semua, dah submit. Okay. Aisyah M+ alhamdulillah dulu waktu PKP memang ambil masa lama. Sekarang ni dah start nampak dah less than 3 weeks yang latest. Okay. So insyaAllah kita try untuk form M+ pun saya yang lambat sebenarnya bukan kita yang lambatnya M+ sebab banyak sangat form. Dekat iSaham kita dah hire for this week almost 10 orang untuk buat form sahaja. Untuk tolong settlekan form. Okay. So M+ pun diorang ada inisiatif dan hopefully diorang akan percepatkan proses. Okay. Untuk apply M+, apply di sini isaham.my/cds. Okay. Kalau pergi ke online M+, memang tak dapat benefit yang kita bagilah. Okay, itu sahaja. Terima kasih sekali lagi semua yang join pada hari ini. Assalamualaikum. Okay. Semoga kita berjumpa lagi pada minggu hadapan. Okay. Assalamualaikum.